Malaikat dengar, ramai-ramai malaikat, tanazzalul malaikatu warruh, turunlah ramai-ramai, tengoklah. Allah tahu apa. Dia pun dengar dah 1 jam ke setengah jam dia dengar, dia pun nak, ya Allah, dia tak ada cerita lain lah si Hajiz dengan grup ni. Apa dia cerita? Dia cerita ngesahkan engkau balik-balik, nama engkau ya Allah. Tak ada dia nak lain, dia nak engkau je. Nanti Allah Ta'ala, engkau, malaikat semua dah tahu kan, roh-roh bersuci semua dah tahu kan. Sekarang aku isytiharkan depan kau semua ya, malaikat, roh-roh suci, para nabi, para wali Allah yang ada roh suci. Pastikan mereka ni, si Hajiz dengan grup dia ni, kekasih aku. Jangan kau ganggu. Siapa yang ganggu akan ganggu. Malaikat pun isytiharkan, siapa ganggu kekasih Allah, aku yang akan ke depan, malaikat itu. Apa yang lagi kita nak? Insurans, pelindungan insurans ni nak? Kan ada lebih hebat daripada pelindungan Allah dan ahli-ahli Allah. Bahagiakan hidup kita. Inilah membahagiakan kita. Inilah Allah nak kita bahagia dengan dia. Kan ada bahagia lain yang lebih hebat. Jangan tertipulah. Hala tuju kita bahagia kita dengan ajarkan isteri, ajarkan suami kita, ajarkan anak-anak kita, anak cucu-cucu, ajarkan jiran-jiran kita, ajarkan supaya dia tahu bahagianya hidup kita. Bila kita dah kenal, kita tak. Hidup ni untuk bukan Allah nak bagi susah kita. Bukan tak ada susah maksud saya, tapi susah kita berbaloi. Sebab apa? Kita dapat Allah. Tapi susah, senang kita kat dunia, tak dapat Allah. Tak ada ertinya lah senang ataupun. Tak ada ertinya kalau keliling pinggang kita semua cukup, semua ada. Tapi kita tak dapat Allah macamnya. Nak tukar tak? Tuan-tuan nak tukar tak? Ambil balik Allah tak payah, ambil yang seluruh. Mana tuan-tuan nak? Tentu Allah kan? Tentu Allah punya. Biar tak dapat apa pun tak apa. Yang penting Allah itu sebenarnya. Maknanya kita dah dapat titik sebenar hidup kita. Tu hala tuju. Wa ila rabbika far. Itulah hala tujuan kita, kata Allah SWT. Kau bekerja macam mana bidang pun. Kerja bidang apa pun. Nelayan ke. Engkau pekerja apa ni, ofis kerajaan ke. Kau kerja apa? Kerja. Iza farata fansab, dia kata. Allah Ta'ala kata. Pergi bidang masing-masing. Pergi. Mekanik ke, jual buah ke, jual sayur ke, jual apa benda. Masing-masing dengan masing-masing punya bidang. Tapi hala tuju siapa? Wa ila rabbika far. Kau mekanik, boleh mekanik, tapi sambil mekanik merenungkan besi ni Allah jadikan ni. Minyak hitam ni Allah jadikan. Nah, jadi apa pun bidang kau alakan wa ila rabbika far, mengesakan Allah. Kau kena layan ikan ni, ya Allah, Allah jadikan ikan ni bentuk macam ni, Allah. Kau nampak Allah punya tafakaru, esakan Allah. Boleh. Apa bidang Allah bagi itu sesuailah dengan kita. Jangan sibuk hal orang punya bidang. Bidang yang kita dapat ni itu yang terbaik. Cuci sampah, tak apalah, itu bidang yang terbaik. Engkau membersihkan kawasan tu, kesucian nama dia. Ya Allah, macam mana aku bersihkan keliling ni, bersihkanlah hati aku ya Allah. Bahagia. Dia tahu nak alakan bidang dia. Dia tidak menilai pada bidang tu tinggi rendah, tapi dia memandang bidang dia tu tadi adalah khusus untuk kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Dia hala tuju Allah. Isteri kita bidang apa? Tak kerja, isteri aku tak ada apa, dia suri rumah. Suri rumah paling tinggi darjat dia. Darjat suri rumah tu lagi tinggi. Bukanlah saya kerja-kerja lain hina, bukan. Tapi yang paling tinggi adalah kerja-kerja untuk rumah suami untuk menguruskan anak-anak. Kalau dah kerja ni kurang sikit. Tapi jadi suri rumah ni temannya ni darjat dia tinggi. Tu bentuk. Jadi kita sama-samalah. Allah, saya rasa cukup sini dulu kita buat apa untuk perkongsian Haji Ruslan. Pusing apa? Bagilah sikit apa. Bismillahirrahmanirrahim.
Nak tanya Syekh sikit masalah ni. Lagu mana semaya orang makrifat ni. Semaya Nabi-Nabi ni dengan semaya orang awal ni. Dia boleh kita menaikkan makan itu. Ke tahap yang lebih baik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita maklum bahawa jalan kita ni jalan kosong. Jalan kita ni jalan sesat. Kalau dipandang dengan mata orang syariat, inilah jalan yang sesat. Jalan yang kufur. Kalau kita kerti nilai, dia kata kita ni jalan orang sesat. Ya. Jadi kita nak tahu ayat saat ni, kulli man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, lepas tu Nabi kata, dan adalah Allah itu tidak ada sesuatu sertanya. Jadi Allah itu tidak berserta kita. Tidak meliputi sesuatu. Kalau Allah meliputi sesuatu, Allah itu berkehendak kepada sesuatu. Jadi apabila orang hakak hidangan tadi tak, kita merasa ke ataupun Allah yang merasa hidangan tu. Apabila kita semaya, Allah rasa dia semaya ke ataupun kita rasa Allah semaya. Situ kita nak putus tak? Sebab at-tauhid tu arti dia esa. Jadi ni yang kata jalan kita ni jalan sesat. Bila kita kata Allah yang merasa, Allah yang makan, pasti orang kata kita sesat. Tapi Tuhan kata, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah harama. Tidak engkau lontar Muhammad. Mana Allah tidak melontar bersama Muhammad? Allah yang lontar. Bukan Muhammad lontar. Tapi di sebalik Muhammad tu, di sebalik kita Allah lontar tu, pada zahir kita nampak Muhammad lontar. Sepolah juga kita semaya ni. Di sebalik kita semaya tu, hakikat sebenarnya Allah yang semaya. Jadi yang sebenarnya kita rasa Allah ke ataupun Allah yang mengasai dia yang melakukan semaya. Minta Pak Syekh Haziq beri pencerahan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi la haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapatlah kita bersama-sama berada dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarlah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kamu yang diampunkan tadi diganti dengan kebaikan. Maka kita bercerita pada malam ni tentang penceritaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala menyatakan seperti Ustaz cakap tadi, kekasih, ya, Allah Taala menyatakan kita ni semua kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadinya hala tuju kita menceritakan, saya cerita pun tak ada cerita lain, tak ada apa pun. Kalau dengar suara saya kat YouTube, tak ada cerita lain pun. Hala tuju mengesakan Allah. Hala tuju mengesakan Allah. Hala tuju, engkau jangan ada kedirian diri engkau. So apa yang ada, kalau kita nak cerita pasal apa pun, tak kisahlah apa pun, wa imma semayang sekalipun, solat sekalipun, wa imma angkat kayu sekalipun, tak ada kedirian diri kita, kan? Engkau jangan menyatakan diri engkau. Kalau kau menyatakan diri engkau, maka tidak sampai kepada hala tuju yang iaitu mengesakan Allah SWT. Siapa yang mengesakan dia Allah SWT sebenarnya? Kalau persoalan saya berkongsi sebenarnya, berkongsi untuk diri saya juga sebenarnya. Siapa yang mengesakan diri Allah, mengesakan Allah sebenarnya? Kalau kita kata kita yang mengesakan diri Allah, tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kita, Kita tak ada pun dia boleh mengesakan diri dia saja.
Dia tidak memerlukan kita untuk mengesahkan diri dia. So, itu maksud jawapan kalau kata tentang keesaan ni sebenarnya. Tenggelam sebenar-benar tenggelam. Yang mana yang seperti yang dalam surah Al-Isra menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah bangsa siapa yang nak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikutilah jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat, tarikat, hakikat, marifat. Ikuti, semalam Ustaz beritahu, ikuti itu bukan ikut belakang dia. Tadi pun Ustaz cakap bukan ikut belakang dia, tak. Jadi betul-betul Muhammad. Apa dia? Kenderaan itu iaitu kenderaan mengesahkan. Bila kenderaan mengesahkan, dia pun tak ada dah. Dia pun tak ada dah. Apa dia? Muhammad jadi Ahmad, Ahmad jadi Ahad. Tak lain, laisa kamitsli syai'un fil ardi. Tak ada, semua tak ada. Kullu man 'alaiha fan. Semua tak ada, yang kekal hanya wajah Allah. Dia aje. Wal awwalu tanpa permulaan, wal akhiru tak ada pengakhiran, waz zahiru wal batin, semua dia je. Kekal abadi azali. Itu yang sebenarnya. Kita nak nyatakan kita ni susah betul, degil betul. Kalau bahasa Melaka apa Ustaz? Bego. Degil betul, nak ada kedirian juga. Kalau pertanyaan dalam diri kita nak nyatakan sesuatu yang berlaku, kan, nak juga ada diri kita. Saya pernah dekat Indonesia dulu sama-sama dengan Ustaz ziarah Wali Songo. Saya tahu siapa orang tu, tapi saya tak nak cakap. Ditanya dengan Ustaz, kalau kita ada dekat, kalau kita ni dah tak ada kedirian kita ni, dah tak ada diri kita ni, tapi kita ni ada kat mana? Nampak? Nak ada juga kedirian ni. Dah ada kata tak ada lah, yang ada kekal wajah Allah. Itu maksudnya. Saya bukan mengajar, tapi saya cerita perkongsian yang lepas-lepas. Saya tak pandai mengajar pun. Kan? Jangan cakap saya mengajar pula, tak, bukan. Saya nak sama-sama cerita. Ustaz pun menegaskan supaya kita ni bercakap ni atas dasar yang akan datang ni, yang ke depan ni, kita yang akan menjadi penyampai berita gembira ni. Apa dia berita gembira sebenarnya? Kau jangan ada rasa diri kau. Yang ada hanya kekal wajah Allah. Yang ada hanya Allah. Yang ada keesaan. Dia yang mengesahkan diri dia. Itu sedap. Tadi kalau kita selidiki apa Ustaz cakap sebelum isyak tadi, cuba tuan-tuan fikirkan fikirkan sejenak apa yang Ustaz ceritakan tadi. Tak ada diri kita, apa? Tadi kita sentiasa menghilangkan diri kita, apa yang seperti yang tadi tu dia cakap tadi. Parang dekat apa? Pasal keramat tadi jatuh dia. Jadi sebab apa? Sebab apa? Itulah tu dia. Jangan menyatakan kedirian. Itulah kedirian, keesaan Allah, itu yang sebenarnya. Jadi kita sama-sama supaya dapat merasai yang dikatakan keesaan sebenar tadi tu. Inilah dia sebenarnya. Saya pun bukan nak cakap apa ya. Saya alhamdulillah Allah Taala bagi saya rezeki dia beri kefahaman wazidnahum huda ni. Tapi jangan sangka saya dapat faham semua. Bukan jangan sangka saya ni duduk keesaan. Tak ada. Saya jatuh banyak kali. Takkan saya nak cerita kat orang, tapi saya cerita sikit-sikit, kongsi lah. Kan, berapa banyak kali saya jatuh. Kan, telur di hujung tanduk jatuh. Saya jatuh banyak kali. Saya cakap bukan saya main-main, bukan. Tu dia nak nyatakan bahawa macam Ustaz cakap tadi, bukan senang kan, bukan senang. Tapi taklah susah sangat. Tapi menempuh jalan susah, dalam susah sebelum ada susah tu ada senang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sama-sama kita dan last daripada saya, bagi menyatakan kefahaman ni semua ni, jangan tinggalkan keluarga kita. Jangan tinggalkan keluarga kita. Keluarga terdekat kita jangan tinggalkan. Saya nak nyatakan inilah, kita dapat Al-Mahdi ni, Allah Ta'ala bagi petunjuk ni, kita kena memberi petunjuk. Jadi kita sampaikanlah dekat anak isteri kita. Bukan senang kita nak sampaikan, tapi kalau betul-betul kita tak ada kedirian, kita sampaikan, insya-Allah. Insya-Allah. Kita nak cepat je. Kadang-kadang
kita nak sampai, kita nak cepat supaya dia faham. Ada orang cakap, dia ni tak faham ni. Kau jangan cerita dia tinggi-tinggi sangat. Siapa kita nak menyatakan kefahaman seseorang? Macam Ustaz cakap itu, dia tak pandai apa pun, tapi kalau Allah Ta'ala suruh, dia dapat, kita layak ke kita nak nyatakan dia faham ataupun tidak faham? Saya tak peduli, dan saya tidak memilih siapa saya cakap. Siapa-siapa saya cakap. Walaupun dia tak tahu, walaupun dia budak kecil. Saya bukan nak cakap. Anak saudara saya kat Kajang, kan, saya cakap depan-depan je. La atau apa, ilallah atau apa. Sebab Allah suruh. Kan? Macam Ustaz cakap, budak-budak yang tidur tu, kan, besok dia dapat. Saya cakap, saya doakan malam ni. Insya-Allah. Mudah-mudahan. Sebab tu saya cakap, hadis Nabi tadi menyatakan, keluarlah kamu di dalam habis majlis Allah SWT ni diampunkan oleh Allah SWT, dan dosa kamu diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Besar makna yang dikatakan Rasulullah tadi tu. Jadi kita nak sampaikan ni, jangan kita memilih orang tu faham ataupun tak faham, tapi nyatakan apa yang Allah Ta'ala nak bagi. Wazrinahum huda, siapa petunjuk-petunjuk yang dia nak bagi, kita bagi. Sampaikan. Saya cakap sampaikan belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar, insya-Allah. Kita dapat sama-sama mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi, petang, siang, malam 24 jam, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disebutkan oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman kita tadi, itu semuanya daripada Allah. Baik pertanyaan, baik persoalan, baik jawapan, baik apa itu semuanya daripada khatir Rabbani. Semuanya daripada Allah, lintasan yang datang daripada Allah. Baik pertanyaan, baik persoalan, baik jawapan, baik apa jawapan apa pun, itu semua daripada lintasan Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat suci yang menyentuh dalam diri kita. Disuruh tanya ke, disuruh jawab ke, semua daripada Allah. Jadi bahagiakan diri kita, sebab tempat Allah nak letakkan kesucian tu ada dalam sebab Allah sendiri bertanya, Allah sendiri menjawab. Jadi yang nak bertanya pun Allah, yang jawab pun Allah. Jadi dia menyatakan diri dia. Jadi saya tak ada rasa macam seolah-olah saya nak jawab, sebab yang tanya pun dia. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah. Allah sendiri soal, apakah sama orang yang kenal aku mukmin, kekasih aku, dengan orang fasik, orang yang tak kenal aku? Allah soal tu. Lepas tu Allah jawab, la yastaun, tidak sekali-kali sama. Kan Allah soal, Allah jawab. Jadi setiap kita semua masih duduk dalam kesucian. Baik soalan, baik pertanyaan, baik jawapan, duduk dalam kesuci, asalkan kita dengan asik. Kata saudara kita tadi, teman kita tadi soal, bagaimana nak dapat khusyuk macam khusyuk para solat tu, waktu solat kan. Jadi solat tu, kita kena tahu solat tu senang je. Solat tu apa? Kalau kita kata solat tu sembahyang, bukan. Solat tu bukan sembahyang. Solat tu menyambung supaya kita jangan ada rasa ada wujud, ada hidup. Lahayun, tak ada hidup pun melainkan hidup. Tukarkan, terbedil, tukar. Itu kalau kita tak buat, tu belum layak dipanggil solat. Apa lagi nak buat? Belum layak dipanggil solat. Tapi kalau kita faham tu, solatlah, buatlah. Sebab kita dah tahu lahayun, kita tidak memiliki hidup. Yang hidup sekarang ni hanya Allah. Dia yang menyembah diri dia. Dia yang solat dengan dia. Tu nyambung, tu makna tu nama solat. Lagi apa? La alimun, tidak ada pandaiku, melainkan la muridun, tidak ada kehendak. Yang disuruh solat ni siapa? Dia juga yang nak buat. Jadi tidak ada kudrat. Kudrat siapa? Dia punya. Jadi kalau kita pegang 7 tu sifat maknawiyah tu tadi, kita tahulah dia daripada sifat nafsiyah. Satu dia. Jadi dia menggerakkan dia juga, yang semuanya dia belaka.
tu baru buatlah. Itulah yang mereka khusyuk wa tawaduk. Khusyuk. Bismillah, buat muka tu buat muka khusyuk. Penat. Penat, ya. Jangan buat macam tu. Tu bukan khusyuk. Tu kan saya cakap orang macam tu tak khusyuk, bukan. Jangan cuba ubah style kita. Dalam tu biar faham dulu. Tak ada. Kau buat style apa pun tetap jadi. Tapi kalau dalam kau masih ada lagi, kau buatlah style apa pun, kau nak biar orang tengok kau macam khusyuk. Tipu diri sendiri je. Kan? Jadi tu dia dah dalam. Faham ya? Mana solat tu senang je. Kita kena ingat, belajar diri kita jangan ada pengakuan. Tu solat lah. Bila itulah dalam solat kita boleh buat terbawa-bawa inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahagia kita. Tanda solat kita dah berhasil. Tanda solat kita sempurna, kita dah tak ada rasa. Terbawa-bawa kita kat mana pun kita tak ada rasa. Semua yang hidup kita nak ke mana, nak makan apa, nak tidur pukul berapa, bangun pukul berapa, nak mimpi apa, semua kita rasakan, semua dialah yang menyusun hidup kita. Hidup dalam solat. Hidup. Itu pasal pentingnya solat tadi kan. Fahami solat dulu. Tapi kebanyakan kita tak membedah siasat apa tu solat. Macam orang kata Wahabi. Kita pun tak faham Wahabi. Wahabi tak betul. Kita pun tak betul juga. Dah bantai semua Wahabi tak betul. Yang betul dia tu tadi mana? Janganlah kita boleh sebut Wahabi kita nampak tak betul. Kuku dia tu ada sikit panjang. Yang panjang dia tak betul, sudahlah. Janganlah semua kau tarik, dia semua tak betul. Janganlah gitu. Kita kan semuanya berasal daripada Allah. Baik iblis, baik apa. Iblis tu sepupu kita, bagian roh lah. Janganlah lebih-lebih sangat dengan dia. Dia tak kacau kau dalam solat pun. Kau yang tak faham solat, kau kata dia kacau kau. Tak pernah aku kacau dia. Dia tuduh aku dah. Dia dapat pahala kat akhirat nanti. Kau fitnah dia. Itulah tadi. Kita kena jelas. Maknanya ilmu kita bukan ilmu yang bukan menganggap-ngagak. Ilmu kita dengan mata basariah yang Allah bagi lihat kat kita. Nyata, jelas. Rasulullah pun disuruh kata, inilah jalanku. Nyata dengan mata basariah aku melihat Allah. Aku yakin. Dan orang yang bersama ikut aku juga, dia melihat dengan penglihatan Allah. Nyata ni perjalanan hidup aku. Aku tahu tak ada hidupku melainkan Allah. Subhanallah. Jelas kan? Solat tu gitu. Jadi buat kata saudara kita, teman kita tadi, soalan nanti baik juga. Dia kata macam mana maknanya? Masih ada lagi wujud dua lagi. Ada Allah, ada kita lagi masih kan? Macam mana nak menghilang? Saya faham maksud tu. Sebab kalau kita mengatakan lagi, mana kita ada lagi, ada dua. Kita katalah engkau Esa dah Allah. Maknanya kita yang sebut dia Esa. Mana je kan? Maknanya tak beres lagi. Sedangkan Esa tu betul-betul. Memang kita tak boleh buat. Itu saya cakap tadi, sungguh-sungguh. Allah yang akan memfanakan, kita baru dapat kita, gini. Besok kita buat lagi, ada juga kita juga. Nanti dia juga buat style lain tak? Untuk menghilangkan kita. Kita nak buat style yang macam tu, tak boleh. Walaupun dia dah buat kita 10 kali, cara dia adalah, dia bagi kita berpusing kat putaran air. Tadi kita dah kata nak hilangkan diri, tak boleh. Tetap ada rasa diri lagi. Lepas tu Allah masukkan dalam putaran air tiba-tiba je. Berpusing-pusing, pening-pening, hilang kita. Waktu hilang, gelap semua tak ada. Waktu itulah kita rasakan dia je ada. Itu cara Allah Ta'ala bagi kan. Kalau Allah tak bagi macam tu, kita buat-buat tak jadi juga. Ya, macam ni. Misalnya kita kata, kita nak buat aku diri. Kalau kita tengok daripada ayat tadi, kita sudah tidak ada. Ya. Apabila kita berkehendak kepada buat diri, di situ masih ada kita tu. Sebab tu saya kata, jalan sesat. Dia aku ayat mutiara yang indah-indah di dalam hati aku ni. Nescaya memakai paci. Dia hakikat sebenarnya, Allah dah semaya. Allah dah makan. Macam mana pendapat Pak Syekh? Betul lah tu. Itu saya suka wal yatalataf wala yus'iran nabikum ada.
Sebab Jadi- apabila kita bawa ilmu ni, penyampaian kita tu dia panggil huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah serta kamu tu ada syariat, ada hakikat. Bila kita duduk di ahad, Allah yang mengahadkan diri dia. Mana Allah yang merasa diri dia semaya. Allah yang merasa nikmat dia. Kita tak ada. Inilah kullu syai'un halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa. Allah tidak berserta dengan sesuatu. Ya. Kalau kita kata Allah meliputi segala sesuatu, mana Allah perlu kepada sesuatu untuk meliputi. Tak betul apa hal tu. Allah meliputi dia ya. Dia saja. Jadi yang apa Amar kata tadi, jalan ni jalan kosong, jalan sesat. Kalau kita takut orang kata kita sesat, kita tak boleh ngaji jalan ni. Ya. Sebab yang melakukan semaya Allah, yang bawa kereta tu Allah, yang melihat ni Allah. Bukan kita mengasai perbuatan Allah, tu sepikat sahaja. Baru tu. Allah yang merasai diri dia, yang melakukan solat tu. Ada. Kalau kita main bersama ni, dia jadi ada dua. Ini yang kata jalan sesat tu. Jadi kalau orang lain dia panggil, alhamdulillah kita syukur. Sedangkan syukur tu terjadi daripada Allah. Allah yang mensyukuri nikmat dia. As-sabur nama Allah. Allah yang sabar datang. Fa'il dia. Asih tu. Jadi semaya ni kita menyaksi. Allah menyaksikan diri dia. Bukan kita menyaksikan Allah. Allah menyaksikan diri dia. Dia ni ramai orang dia kata semaya itu mengingati Allah. Ingat dah. Bila ingat ke Allah, rasa Allah, sembah Allah, itu syirik belaka tu. Syirik belaka sebab dia kata wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Tidak engkau lontar ya Muhammad. Dan tidak engkau melontar bersama aku ya Muhammad. Ketika engkau melontar tu aku yang melontar. Mana kita ambil ayat tu kita suluh kepada kita semaya. Ketika engkau semaya tu tidak engkau sembahyang ya Muhammad. Aku yang semaya. Ketika engkau makan tidak engkau makan ya Muhammad. Aku yang makan. Tapi benda ni kalau kita nyata di luar ni, amoy ni kita wayak di majlis kita ni, perkongsian ni, sebab ahli lah. Jadi kalau kita ketika tu kita nak kosong diri kita, la hayu. Sedangkan kita sudah kosong. Dia la hayu, tidak aku yang hidup. Sebenarnya Allah Taala kata akulah zat yang maha hidup. La qadiru, tidak aku yang berkuasa. Sebenarnya Allah kata akulah zat yang maha berkuasa. Jadi sebenarnya akulah Allah yang maha besar. Ini Allah Ta'ala buka gambar lagu tu. Jadi selagi kita duduk kosong ni, buat ke aku diri, sedangkan diri kita sudah tidak ada. Macam mana kita nak buat? Oleh kerana kita nak buat ni lah, kita menghadirkan syirik khafi yang Nabi ayat tu. Sedangkan dia kata adalah Allah itu tidak berserta sesuatu. Tidak berserta sesuatu, tidak di dalam sesuatu, tidak di luar sesuatu. Adalah Allah itu satu besar. Macam mana? Itulah jawapan dia. Itu bukan soalan, tu jawapan tu. Maknanya yang lain-lain dia memang dah faham dah gitu. Nanti kita ulangkan balik, kita faham dah tu. Apa perlu lagi nak dikupaskan lagi? Itulah dia. Itulah dia ya. Itulah kan. Seperti saya cakap tadi, wal yatalataf walais iron nabi kemana? Jangan kau ceritakan bukan ahli. Engkau dah jadi ahli, elok semua ahli ni semua dah faham. Eloklah tu. Kau jelaskan mana kau dah faham. Jadi tak perlu aku nak jawab lagi. Sebab itu satu jawab
jawapan. Soalan pun daripada dia, jawapan pun dari dia. Jadi tetapkanlah. Yang penting kita rasakan dia aja. Macam tu. Ayat sebenarnya benda sesuatu lah. Sama kita. Itu je. Nak jelaskan macam mana pun soalan dia jawapan dia jugalah. Dia yang tahu kenal diri dia sendiri. Dia mengesakan diri dia. Cuma kalau orang tu bukan ahli, belum lagi. Kalau kita kena waliyatallah, lemah lembut lah dengan dia. Jangan kita hina dia. Mana kita ceritakan ikut kemampuan yang dia boleh bawa. Dia ada. Maknanya Rasulullah kata kalau kita nak ceritakan sesuatu tu ikut ukuran baju. Maknanya bukan saiz dia. Tapi kemampuan dia. Kalau dia tu baru sekolah, dia baru tadika, ABC pun dia tak kenal lagi. Engkau suruh dia baca buku. Engkaunya yang tak tahu ngajar sebenarnya. Suruh dia belajar kenal huruf dulu. Gitulah makna Rasulullah kata. Jadi kita ni dah ahli. Kalau macam tuan cerita macam mana pun kita faham dah. Jadi itu tak perlu dijawab lagi. Tuan dah faham dah tu. Maknanya gitulah kita semua ni dah faham, alhamdulillah maknanya. Dah boleh, maknanya apa hala tuju sebenar, tak ada rasa diri dah. Dia je semua. Sudah. Itu juga saya nak jelaskan lagi pun itu dah dijelaskan. Jawapan tu. Itu bukan soalan, tu jawapan. Tu. So jadi pegangan bagi. Pegangan sama juga. Itulah dia. Jangan ubah lagi tajuk. Tetap juga la ilaha. Cuma kita ni kadang-kadang ramai kita kena kadang-kadang mengulang kaji itu balik. Tu dah. Dia juga menceritakan diri dia juga. Jalan-jalan cerita tu beza. Benda ni Satu juga. Cerita tu macam-macam. Tu. Jadi kan semuanya maknanya penceritaan Allah. Dengan cara dia jadikan iblis, penceritaan dia juga untuk bawa Isa. Jadi malaikat, jadi para nabi, cuma kisah-kisah tu kisah diri dia. Tak ada dua, tak ada banyak pun dia. Tapi kita kalau orang tu bukan ahli, susahlah kita nak bagi faham. Macam kita dah memang dah Allah dah bagi faham, alhamdulillah. Apa pun kita nampak dia juga. tak ada kita nak pening kepala dah kan. Kita akan cari jalan untuk kasih sayang juga. Dia nak pecah-pecahkan. Esa ni dia kasih sayang, dia mana boleh. Esa ni dia mesti kasih sayang. Watak dia kasih sayang. Dia tak ada. Iblis tu pun Rasulullah panggil, dia datang dengan kasih sayang, iblis tu. Sebab watak Rasulullah tu kasih sayang. Sayang itu kan. Pasal orang yang kasih sayang ni memang orang yang kuat mengesakan Allah. Dia tak mudah dia merosakkan keadaan. Sebab dia kalau dia dah esakan Allah, kasih sayang, dia nampak semua kasih sayang. Iblis pun dia sayang. Cakap peliknya. Sebab apa? Kita tak ada musuh bila dah kita tahu esa tu. Tak ada musuh sebenarnya. Sebenarnya dia belaka kan. Maknanya. Tak ada tinggi, tak ada rendah. Kan dah cakap tadi, kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita nak tinggi, tak nak rendah. Kita nak syurga, tak nak neraka. Kita tak nak susah, nak senang. Betul tak? Tapi bila kita dah kenal Allah, bukan itu sebenarnya. Kita dah dapat segala-gala. Iaitu dapat tak ada keakuan diri. Apa pun dia buat cantik semua. Tak ada kita nak berbalah-balah lagi. Tak ada lagi. Ada. Alhamdulillah. Malam ni kita dibagi lagi besar rahmat Allah. Kan? Dia kukuhkan lagi dia. Maknanya dia tambah lagi huda tu. Wazidnahum. Dia tambah lagi petunjuk. Supaya kita tak jemu lagi. Allah, manisnya tadi. Tak ada siapa boleh anugerahkan macam tu. Baik kan? Kita dapat macam mana ni hari. Macam mana Allah tu mengesakan diri dia. Kita tak nak lain lah. Dia lah mengesakan dia. Maka kata tadi, semuanya dia dah. Maknanya keakuan diri dah tak payah lagi sebut dah. Maknanya dia je semua dalam hidup kita, nama kita pun tak ada, semua tak ada, sifat dia je. Itulah sebenarnya. Tapi kita nak ceritakan tak boleh. Itulah maknanya sekarang kita dah faham. Kalau tuan cerita macam tu pun yang lain faham. Sebab apa? Itulah jawapan. Itulah keputusan dia. Dia je. Jadi aman tu yang kata aman. Tu yang katakan tenang. Dia je. Kita tak ada lagi mempertikaikan apa ke depan kita nak terjadi. Yang penting kita rasa tak ada, kita dia je. Dia yang menyusun segala-galanya. Pun kita tak ada risau. Kata Sayyidina Ali, ke depan kita ni
takdir yang ke depan kita ni seperti lautan yang dalam, kata Sayyidina Ali. Janganlah kau cuba-cuba nak meramal-ramal ke depan kau ni. Yang mustahak engkau wa qada rabbuka. Engkau selalu tak ada diri engkau, yang ada hanya Allah. Itu paling mustahak engkau nak hadapi ke depan ni, kata. Itu Sayyidina Ali kata. Macam saudara kita cakap tadi lah. Janganlah rasalah ada diri lah. Ke depan engkau dia lah yang nyusun, baik ke buruk. Tak usah fikirkan. Dan yang penting tak ada diri engkau. Wa qada, tetap aja dia je, ahad je. Bila kau nak ada sendiri, cepat balik. Cepat kan macam tu. Kita manusia kan. Jadi kita dah tahu hala tuju. Ada aja diri kita tu rosak tu. Cepat masuk balik. Maknanya ibarat dia begitu balik. Maklumlah kita mati kita mudah apa kan. Tak apa. Yang penting kita dah tahu hala tuju, jangan ada di dia je. Bila kita nak rasa macam ada diri, cepat. La ilaha illallah. Cepat masuk balik. Kita dah tahu. Kalau kita keluar, gagal kita. Innal insana lafil dalam kerugian. InsyaAllah ya. Ada apa lagi? Ajalan sikit-sikit tambah. Ada lagi? Ustaz, tambah sikit. Haji. Baik. Bagi sikit. Penutup Ayasin. Penutup sikit. Penutup sikit. Umpan. Baik. Mana dah? Ya. Di belakang tu. Hai. Kamaru. Ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok nak tanya Pak Ustaz ni, tarikat ke apa? Tarikat. Tarikat. Dok, Pak Ustaz ni tarikat ke apa? Tarikat apa? Pak Ustaz. Tak ada jalan. Tarikat ni jalan. Ya Syekh bawa ni tarikat apa? Jalan apa? Jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah. Nak nama tarikat, Nasyabandi ke, Qadari ke? Nak panggil Mek ke nak panggil apa ni? Zaha apa? Ka'ha. Jadi Ka'ha gini Ka'ha nak tarikat apa? Nasamania ke Nasabandi, mana kan Ka'ha suka tarikat apa nama dia? Kami Sataria. Alhamdulillah, Sataria lah tu. Samalah. saya suka lebih pada apa yang kita nak. Sebenarnya sama aja, Sataria ke sama, tak kira. Kita kena bergabung. Kita kena bergabung, ya. Menuju kepada tetap. Cuma saya ni tak ada bernama. Banyak dulu minta tolonglah share tahu nama. Saya tak boleh. Saya dah buat istilah tak boleh. Pasal nama dah terlalu banyak, ikutlah mana sama yang kamu rasa suka. Pasal kita lebih baik kita boleh bersama dengan siapa pun. Dia Nasyabandi ke Ahmadiyah ke Tijani ke apa pun dia kata menuju pada Allah, kita sama. Dia tak ada nama ke apa tapi dia menuju Allah, sama. Sebab kita nak hidupkan tauhid tu yang betul-betul. Kita tak ada memilih. Itu tadi. Wahabi, orang kata saya Wahabi. Wah, alhamdulillah Wahabi. Bersyukur aku Wahabi. Ya Allah, Syekh, aku Wahabi Syekh. Dia kau cakap aku Wahabi baguslah. Aku pun tak tahu aku manusia pun tidak. Aku pun tak tahu. Kalau kau cakap Wahabi tu manusia. Tapi kalau aku sendiri manusia pun aku tak tahu aku manusia ke tak. Jadi jangan kita laga-laga. Orang nak ajak laga sebenarnya tu. Orang nak ajak pecah belah tu. Apa Wahabi semua salah? Kalau Syiah semua salah. Nanti kau tengah laut lemas, dia naik bot. Syiah nak tolong kau lemas. Oh Syiah jangan tolong aku ke? Jangan melampau sangat. Kita hidup kena kasih sayang. Yang silap sikit aja betul kan. Yang panjang kuku ujung, kutip yang ujung, yang kau tarik semua. Sakit. Itulah cakap tadi. Jangan kita ikut rentak yang ajak untuk berpecah belah. Sebab dah memang umat Nabi Muhammad terpecah pada 71 aja kan. Jangan rasa kata kalau kita ni diterima satu, kita pun belum tentu. Dan kalau kita rasa kita diterima, kita ni ahli sunnah wal jamaah lah kata. Kita rasa macam kita rasa lah kita ni dah betul lah daripada yang lain tu. Tugas kita berat menyelamatkan 72 yang sesat tu. Kalau tidak kita dengan dia sama. Jangan main-main. Jangan ingat kita rasa kita dah betul, kita tinggalkan 72. Jangan. Kita nak kena kasih sayang dengan dia. Itu yang Nabi pesan.
Umatku. Umat tu walau macam mana pun dia umatku. Jangan lari tajuk. Alhamdulillah. Jadi boleh faham insya-Allah Kak Ha. Yang lain tak ada Boleh saya soal? Soalan saya pendek. Saya kalau duduk mana, kalau selalu saya datang sini, kalau saya dapat satu lagi. Tak faham Tak faham tak? Faham. Al-Fatihah. Dapat satu lagi. Selalulah saya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami bersyukur padamu ya Allah, apa yang telah Kau atur pada diri kami ya Allah sentiasa sempurna ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap apa percakapan kami, setiap apa yang kami sampaikan, setiap apa yang kami dengar semua daripada Engkau ya Allah. Dan sesungguhnya Engkau lah ya Allah hala tujuan dan tidak ada yang lain ya Allah. Jadikan doa kami itu hanyalah kehendak-Mu ya Allah. Setiap doa yang kami mohon sebenarnya itu adalah kehendak-Mu ya Allah. Jadikan inama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, dengan syafaat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat kami di dunia dan di akhirat kepada isteri, anak-anak, cucu kita semua, mak, ibu, ayah kita semua, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sekalian alam ini ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian jumpa kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan. Saya ada rasa kedirian. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina